mungkin boleh komen sikit mengenai kerajaan campuran yang sekarang ni di Kelantan ditimpa musibah kan, jadi mengenai kerajaan campuran untuk membantu di sana. Kita di Malaysia ni negara kita kecil dan kita janganlah berbeza-beza sangat. Yang pentingnya negara kita, ya, pentingnya negara kita mesti urus negara. Janganlah terlampau kita berpisah sangat kerana parti, kerana fahaman. Kita tak mampu untuk tak kuat, kita tak mampu untuk tidak bersatu. Kerana negara kita yang kecil, ekonomi dalaman kita tak begitu besar, dan kalau tak besar dah pula kita berpecah lagi, kita tak ke mana. Jadi apa saja cadangan untuk menyatu padukan rakyat Malaysia, baik dari segi perpaduan di peringkat akar umbi ataupun di peringkat pengurusan ataupun peringkat parti, adalah satu cadangan yang amat dialu-alukan. Lupakan latar belakang kita, lupakan masalah kita. Yang penting ialah rakyat Malaysia mesti dapat mengecapi satu kehidupan yang baik. Rakyat Malaysia mesti bersatu dan kita mesti move forward. Kita mesti bergerak ke depan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan kita mesti ingat bahawa dunia akan menghadapi krisis-krisis yang tidak menentu. Jika kita tidak bersatu, kita juga akan hancur. Dan kita juga akan terlibat dengan beberapa krisis yang tidak perlu. Krisis yang tidak perlu ada. Masalah yang tak perlu wujud, tapi wujud disebabkan oleh kita tidak bersatu. InsyaAllah dengan adanya terjadinya bencana alam ini, saya yakin orang boleh buka mata dan buka minda, supaya tidak lain tidak bukan kita mesti bersama-sama dan dalam bentuk apa jua. Kalau nak katakan kerajaan campuran lah. Kalau kata nak buat macam mana lagi nak bersatu, terpulanglah. Tapi saya secara peribadi, I'm all for it. Saya amat bersetuju dan amat mahu melihat benda ini berlaku secepat mungkin, supaya cukuplah, enough is enough. We kill ourselves. Kita tembak kaki sendiri. Buat apa? Kita ada masalah lain yang perlu kita fikir selain daripada masalah yang tak sudah-sudah. Dah habis pilihan raya, habislah. Besok lagi 5 tahun kita serah kepada rakyat semula. Terpulang kepada rakyat nak pilih siapa, ya. Jadi kita mesti gentleman dan kita mesti berfikir sebagai seorang pemimpin. Berfikir sebagai pemimpin ialah untuk kita memimpin, bukan untuk kita destroy ataupun musnahkan apa yang ada. Okey? Pelajaran memang banyak kita belajar daripada kekalahan ini. Pelajaran yang paling utama sekali ialah pelajaran supaya kita jangan sombong dengan orang. Itu penting. Kita tak ada orang cakap orang. Dulu kita masing-masing dengan jawatan masing-masing. Kadang-kadang bukan orang luar pun cakap orang bawah pun kita tak nak orang kita sendiri. Itu salah satu sebab mengapa kita kecundang. Ini pelajaran yang amat berharga bagi kita. Cakap orang muda memang tak pernah dengar lah. Orang muda ni diketopikan saja. Padahal inilah dia sumber ilmu baru yang perlu kita ada, yang perlu mendukung kita. Dan kita sebagai yang tua, saya selalu ibaratkan Datuk kan, kita ni umpama pokok tua. Pokok tua ni kita melindungi pokok muda. Pokok muda ni tumbuhlah subur elok-elok. Kita ni tak boleh nak meninggi lagi dah. Nak menunggu dahan nak sokar je, ataupun nak tumbang je. Jadi pokok muda ni mesti kita suburkan, tapi dia mesti sama-sama hidup dengan subur yang baik. Kita nasihatkan baik-baik. Ini dulu banyak tak ada. Orang muda cakap, kita cehkan saja. Orang luar bagi pandangan, kita buat tak faham saja. Kitalah yang bodoh, kitalah yang arif, kitalah yang pandai. Dan akhirnya kita kecundang. Berkenaan dengan postmortem yang dicadangkan tersebut, memang kita ada buat. Tapi bagi saya, postmortem yang paling baik sekali ialah kita mesti sadar diri lah. Apa jua postmortem kita buat, tapi kalau masih lagi sikap bodoh sombong kita takkan ke mana? Kita takkan ke mana? Jadi buanglah sikap bodoh sombong. Saya minta maaf cakap, saya pemimpin UMNO, tapi saya kata bodoh sombong ada kat kita. Kita kena buang. Jangan cakap, jangan terlampau ego, kan? Tak nak lagi bercampur dengan orang, kan? Kalau pergi makan kat kedai kan, pergi kat kedai kopi, apa salah bayar semua orang pakcik tu? Dia sama dia yang makan bayar.
bocok dengan sigar bosa-bosa. Lalu balik kampung kan kereta bosa, maklumlah pakai Alphard. Air bertanggung, ada lah pakcik jalan tu gau penuh muka pakcik. Langsung satu keluarga tak diam dong. Benda-benda macam ni kan kita tak pernah dapat keinsafan sebab dah terlampau lama sangat berkuasa, terlampau lama sangat berjaya, dan akhirnya kejayaan itu yang mengguntun kita ke bawah. Kita jatuh, kita jatuh, bukan jatuh saja, jatuh dengan misai Kuala Lumpur saja. Orang tua-tua kata dulu kalau jatuh macam mana pun misai jangan Kuala Lumpur. Hari ni dah Kuala Lumpur kono masuk balik elok-elok kan. Sekarang ni air dulu, air korup, air politik tanah air korup. Apa saja berlaku semua UMNO tak betul. Walaupun apa berlaku gempa bumi kat Chile pun Datuk Najib Johor yang salah. Macam-macam lah ya? Hari ni air sungai dah jernih, tapi jangan kita koruhkan pula. Kita cedok elok-elok, kita minum elok-elok sama-sama kan, supaya kejernihan air yang turun yang dibagi Allah Ta'ala itu kita manfaatkan. Dulu air koruh sendiri mengoruhkan air, dia seorang yang kat atas tu nak minum, orang lain kat bawah biar mati. Itu dia umpamanya saya katakan. Tapi hari ini sungai anak air UMNO ni yang mengalir ni dah jernih dah. Semua orang boleh pandang dan orang boleh minum air dia sama-sama. UMNO ni kepunyaan orang Melayu. Orang Melayu kita sama-sama. Macam-macam bona perangai kita. Kita menjadi pentadbir macam-macam. Jadi kota kampung pun pening kepala. Nak milih kota kampung macam nak memilih Gubernur Filipina. Apa pasal? Apa pasal? Kalau tak terpilih kan nak boykot. Kalau tak dapat kan tak nak bersama lagi. Hari ni padan ke muka? Seorang tak dapat. Gigit jarilah masing-masing. Itu ada yang lari tu. Sebabkan kita dilanda gelombang sekarang ni, yalah, kapal mana yang tak dilanda gelombang kan. Tapi jangan pula bila ada gelombang kita semua nak terjun kan, tak boleh lah kan. Kapal kita dilanda gelombang, selama ni gelombang kocik-kocik je, tapi sekarang ni tsunami besar. Tiang layar kita patah, layar kita koyak, kita punya pendayung patah. Jadi kita perlu bersama-sama semua kelasi. Bukan tembelan presiden saja, termasuk ketua cawangan. Bersama-sama pastikan kita mengembalikan maruah parti. Kita berlabuh di Bengkalan dulu Nazri, ya, supaya kita repair apa patut kita repair. Jangan kita tengah gelombang kita nak gila nak pergi lagi punya orang mampu ya. Kita berlabuh kat Bengkalan kita ya. Repair dulu, tiang layar patah ganti, layar yang koyak kita tampal, pendayung patah kita ganti. Mana lubang-lubang kapot kapal tu bocor, tampal. Dah tenang lah besok. Penting lah. Kita dulu tak nak cakap orang tua-tua. Orang tua-tua kata jangan berselisih faham. Kan sengketa punca celaka, mufakat punca selamat. Antan berlagu, ayam kopi losum yang konyang. Tahu tak antan? Kan kita dah tua-tua tahulah, yang muda tak tahu antan ke? Kan menumbuk padi dulu, losong antan tu 3 losong tungtang, tak pernah berlagu pun. Saya jaga supaya jangan ada boreh luar masukkan dalam telik. Arwah mak saya, arwah mak lang saya, arwah cucu saya nombor. Siap ridem dia tungtang tak berlagu. Kalau berlagu boreh dalam losong akan tumpah. Bila tumpah kita tak pernah pungut. Ayam topi losong lah akan kena. Faham tak cakap saya? Kita sama kita berlagu, orang lain akan konyang. Dah konyang tadi. Kan? Jadi kita ambillah itu. Dr. Mahathir Mohamad, ya, saya tanyakan tentang UMNO yang dipimpinnya selama 22 tahun. Dia jawab, dia kata UMNO sudah tidak ada lagi. UMNO yang saya pimpin dahulu pegang pada perjuangan yang kita janjikan untuk bangsa, agama, negara. Tetapi kata dia, perjuangan UMNO adalah untuk kekalkan Najib sebagai pencuri yang terbesar. Apa komen Datuk Seri? Dia macam ni lah Tan Sri kan, bak kata orang tua-tua nak tanya, nak tahu panjang dan berlikunya sungai, tanya pada seluang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanya pada memorang. Ya. Nak tahu lebar padang, tanya pada belalang. Ya.
Nak tahu tobai hutan, tanya pada Pak Belalang, Pak Belang. Nak tahu elok orang, tanya pada kawan. Nak tahu tak elok orang, tanya pada lawan. Tan Sri tanya pada lawan, UMNO tak elok lah. Campuran baru dan lama, Tan Sri. Itu sebabnya saya katakan tadi, campuran ilmuwan dan campuran orang yang wisdom. Seperti yang kita kata selalu kan, ilmu mesti ada. Dalam ilmu saja, tapi petua tak ada pun susah juga. Orang muda ni tak ada petua, pakai langgar aja. Jadi ada ilmu, mesti gunakan petua, baru kita boleh bergerak. Tapi ilmu dan petua saja, tak ada langkah yang betul pun kalah juga. Jadi maknanya pilihan 14 dulu pun langkah kita tak betul. Dalam modern management, everyone of us must have knowledge. But knowledge alone is not good enough. You must have wisdom. Just orang putih kata, you are good young man, you are brilliant, but you are lack of wisdom. So maknanya jangan bangga tu kita, maknanya kita tak pandai tu. But knowledge and wisdom is not good enough. You must have good strategy. Strategi ni langkah lah. Jadi 3 perkara ni penting. Mesti lihat. Itu gandingan majlis tertinggi, ada yang lama, ada yang baru. Yang baru ni ramai yang berilmu, yang professional, qualification ada. Tapi yang lama ni mempunyai dia punya pengalaman, pengalaman lama. Jadi tak boleh tahu ke tepi kan orang lama.